Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua siswa dan siswi ke Politeknik Port Dickson. Tahniah kerana berjaya melanjutkan pelajaran ke IPT dan Politeknik Port Dickson menjadi pilihan siswa dan siswi semua. Saya Puan Mai Sofa binti Ismail, penyelaras penasihatan akademik Politeknik Port Dickson. Slot bersama saya adalah untuk menerangkan apa yang dikatakan berkenaan sistem penasihatan akademik. Sebelum itu, apabila pelajar masuk ke Politeknik Port Dickson, para pelajar semua akan diletakkan di bawah seorang penasihat akademik, di mana penasihat akademik ini akan mengawal selia para pelajar bermula pendaftaran sehinggalah tamat pengajian. Ini adalah contoh senarai nama penasihat-penasihat akademik semester 1 pada sesi Jun 2020, di mana bersama dengan penasihat akademik, para pelajar akan mengadakan pertemuan-pertemuan merujuk kepada jadual waktu. Serkel berwarna merah ini menunjukkan contoh di mana sesi bersama penasihat akademik diadakan. Di mana untuk norma baru, sesi bersama penasihat akademik adalah dilakukan secara online ataupun mengikut kesesuaian yang ditetapkan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sistem penasihatan akademik? SPAK, SPAK itu nama ringkasnya, adalah berfokuskan kepada kecemerlangan akademik, di mana PA membantu para pelajar untuk membina matlamat dalam akademik, kerjaya dan juga kehidupan. Dalam bidang akademik, penasihat akademik berperanan untuk membantu pelajar merancang jadual pengurusan masa sebagai contohnya. Dalam kerjaya, penasihat akademik membantu pelajar meneroka apakah cabang-cabang kerjaya yang bersesuaian dengan program yang para pelajar ambil, dan juga apakah keperluan ke arah mencapai matlamat kerjaya tersebut, sama ada para pelajar ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi ataupun terus terjun ke bidang kerjaya. Dalam kehidupan pula, penasihat akademik berperanan untuk membangunkan sasiah diri pelajar, memberi transformasi kehidupan ke arah yang kurang baik kepada lebih baik, daripada kurang maju kepada lebih maju, dan begitulah seterusnya. Kita beralih kepada skop tugas pelajar bersama penasihat akademik. Bukan sahaja pekerja ada skop tugas, para pelajar juga ada skop tugas. Okey, yang pertama sekali, para pelajar perlu hadir pertemuan bersama penasihat akademik, di mana aktiviti bersama penasihat akademik ini adalah merangkumi masa selama 1 jam. Rujuklah kepada penasihat akademik masing-masing di mana perlu diadakan perjumpaan, apa yang perlu kita bawa ketika sesi perjumpaan tersebut. Seterusnya, para pelajar dikehendaki melengkapkan ujian-ujian yang muat naik di dalam iPad. Apakah itu iPad? iPad adalah sistem pengurusan pelajar, di mana para pelajar boleh mengambil terus ujian secara online, iaitu ujian personality. Kenapa perlunya ada ujian personality? Melalui ujian personality ini, kita boleh melihat dalaman pelajar. Adakah para pelajar sesuai dengan bidang yang diambil ataupun tidak? Kerana dalam pembelajaran di IPT, dia lebih konsep berdikari. Pelajar tidak boleh samakan konsep belajar di sekolah sama dengan di IPT. Di sekolah kita adalah dalam sistem penggal, manakala di IPT dalam sistem semester. Jadi ada para pelajar yang kegusaran ataupun masih lagi samar-samar, bagaimanakah pendekatan yang sesuai ketika belajar di IPT. Jadi dari sini kita mengadakan ujian personality untuk melihat apakah personality diri pelajar. Okey, seterusnya kita ada bengkel mind. Bengkel mind, apa itu mind? Modul inspirasi diri, di mana para pelajar pada awal kemasukan akan dibekalkan seorang satu buku main. Setiap orang akan dapat buku modul inspirasi diri ini. Buku modul inspirasi ini bukanlah buku kerja, dia lebih kepada kamus rujukan diri untuk para pelajar mendapat inspirasi, memotivasikan diri, di mana modul mind ini lebih kepada memberi keyakinan, meningkatkan jati diri dalam jiwa pelajar. Okey, seterusnya kita ada ujian penilaian keberkesanan SPAK.
di mana ujian ini adalah untuk menilai keberkesanan sistem penasihatan akademik. Adakah kaedah sistem penasihatan akademik ini sesuai ataupun perlu dipertambahbaikkan. Okey, seterusnya, skop tugas pelajar ialah apabila bersama dengan PA ataupun pada bila-bila masa dan ketika sekiranya berhadapan dengan isu ataupun masalah, bawalah berbincang dengan PA. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk bersama-sama berbincang apa saja masalah-masalah yang dihadapi, terutama dalam bidang akademik. Okey, seterusnya skop tugas pelajar adalah pendaftaran kursus. Ini sebenarnya perkara yang paling penting. Sekiranya hadir kelas tapi tak mendaftar kursus, bab kata orang tak guna. Terpaksa mengambil semula pengajian tersebut. Jadi pastikan pendaftaran kursus dilaksanakan pada awal semester. Okey, seterusnya ialah skop tugas pelajar ialah borang maklumat pelajar. Borang maklumat pelajar ni perlu diisi oleh pelajar dan semua data-data ini perlu diisikan yang terkini. Okey, itulah di antara tugas-tugas ataupun skop tugas pelajar bersama penasihat akademik yang perlu dilaksanakan pada setiap semester. Okey, seterusnya, apakah peranan pelajar semasa pelaksanaan PDP dalam talian? Okey, untuk makluman para pelajar, sistem semester kita boleh dikatakan 100% online, tetapi ada juga kursus-kursus yang dijalankan secara face to face. Ini adalah bergantung kepada kesesuaian. Begitu juga dengan pertemuan bersama pelajar, PA bersama pelajar. Okey, ada yang dijalankan face to face dan ada juga dijalankan secara online. Suka saya ingatkan bahawa janganlah pelajar terlampau rigid. Bila saya katakan pertemuan bersama PA 1 jam, hanya pada waktu itu saja nak bercakap apa saja. Pelajar-pelajar boleh bertemu dengan PA, penasihat akademik, pada bila-bila masa. Boleh hubungi penasihat akademik pada bila-bila masa. Asalkan pada ketika itu penasihat akademik para pelajar free, maksudnya boleh meluangkan waktu bersama para pelajar. Jadi jangan fikirkan kalau katakan ada masalah yang orang kata perlu diselesaikan segera, terpaksa menunggu lama. Boleh terus berhubung dengan penasihat akademik. Okey. Apakah dia peranan pelajar dalam situasi norma baru? Sekarang ini kita masih lagi di new norms, masih lagi dalam situasi COVID-19 yang belum lagi selesai. Jadi adakah kita terpaksa duduk kat bilik, tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh bercakap dengan pensyarah ataupun bertemu dengan penasihat akademik? Tidak, ya. Pertemuan masih lagi boleh dijalankan walaupun di dalam talian. Ya, okey. Perkara pertama, peranan pertama yang perlu dilaksanakan ataupun dijalankan oleh para pelajar semua ialah memaklumkan kepada PA. Okey, kalau katakan cuti, pastikan para pelajar memperolehi borang cuti dahulu, baru boleh cuti. Dah isi borang cuti, dah dapat kelulusan ketua jabatan, barulah boleh bercuti. Jangan cuti dahulu kemudian mohon cuti. Kita kena ikut prosedur. Okey, mohon cuti telah diluluskan, barulah bercuti. Dan pastikan cuti tersebut adalah cuti yang maksudnya bukan cuti sengaja-sengaja. Ada dia punya terma dan syarat bercuti, ya. Okey, yang ini bolehlah para pelajar bertanya kepada penasihat akademik masing-masing apakah terma dan syarat untuk cuti. Ya, janganlah cuti saja-saja cuti nak pergi kenduri, saja-saja cuti nak pergi holiday. Tak, ya. Kita ada terma dan syarat untuk meneruskan cuti. Okey, sakit. Sekiranya para pelajar sakit, jadi pastikan ada sijil cuti sakit dan berikan salinan tersebut kepada penasihat akademik masing-masing selain daripada pensyarah-pensyarah khusus. Yang kedua, memenuhi keperluan iPad. Seperti saya maklumkan sebelum ini bahawa para pelajar perlu melengkapkan keperluan iPad, iaitu penilaian pelajar, ujian personaliti dan juga bengkel mind. Seterusnya, iDaftar. iDaftar adalah peranan ketiga pelajar di mana pelajar perlu menyelesaikan pendaftaran kursus mengikut tempoh yang ditetapkan. Kebiasaannya pendaftaran kursus ni perlu dilengkapkan selewatnya pada minggu pertama pengajian. Jadi pastikan lengkap supaya tidak ada masalah, supaya pensyarah kursus boleh memilih pelajar semua. Okey, seterusnya ialah hadir pertemuan PA dan serta ialah aktiviti bersama PA. Okey, kita ada 1 jam pertemuan bersama PA, pastikan para pelajar hadir dan bincanglah segala isu-isu pada ketika pertemuan tersebut.
manfaatkanlah 1 jam pertemuan tu dengan sebaiknya, ya. Dan sekiranya PA ada menjalankan aktiviti, be positif, involve, ya, terlibatlah dengan aktiviti yang dilaksanakan ataupun yang dijalankan oleh PA. Okey, seterusnya ialah peranan pelajar. Okey, bila para pelajar diletakkan di bawah seorang penasihat akademik, ada sebab, ya. Sebab utama ialah untuk membantu pelajar. PA ni adalah untuk membantu pelajar. Jadi gunakanlah sebaik mungkin peluang ini, menjadikan PA ini sebagai mentor untuk membantu pelajar apabila berhadapan dengan sebarang masalah. Seterusnya, PA ini juga menjadi tempat untuk pelajar mendapat info terkini, sama ada berkenaan kurikulum, peperiksaan, peraturan politeknik ataupun informasi-informasi terkini. Okey, seterusnya menjadikan PA tempat rujukan untuk pembelajaran dalam talian. Dan akhir sekali ialah peranan pelajar ialah mendapat khidmat nasihat daripada PA. Suka saya ingatkan di sini, lebih baik para pelajar mendapat khidmat nasihat daripada PA daripada menggunakan kawan-kawan ataupun orang luar yang belum tentu dapat membantu ke arah yang lebih baik. Ya, terutama penasihat akademik ini. Saya faham, okey, bila dengar penasihat akademik, para pelajar fikir saya nak bercakap hanya pasal akademik saja. Tetapi para pelajar kena fikirkan bahawa kadang-kadang masalah bukan akademik boleh mempengaruhi masalah akademik. Seterusnya, modul inspirasi diri. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan modul inspirasi diri? Okey, seperti saya maklumkan, setiap pelajar akan dibekalkan dengan modul inspirasi diri, di mana kita ada bengkel mind, di mana bengkel mind ni akan mengupas mengenai modul inspirasi diri. Okey, secara ringkasnya saya maklumkan modul inspirasi diri adalah buku yang digunakan sebagai salah satu panduan untuk memastikan pelajar mencapai matlamat kehidupan, kerjaya dan juga akademik di Politeknik Port Dickson. Kita pergi kepada sistem pengurusan maklumat pelajar ataupun SPMP. Okey, dalam sistem pengurusan maklumat pelajar di bawah SPARK, di bawah sistem penasihatan akademik, kita ada iPad. Jadi kat sini para pelajar boleh lihat, pelajar akan login pada sistem ini dengan memasukkan nombor kad pengenalan, seterusnya kata laluan, kata laluan, kemudian bila klik saja kita akan dapat yang ini terbuka. Ya, itu iPad. Bila buka saja iPad, klik iPad ni, para pelajar akan lihat paparan ini. Okey, paparan ini adalah paparan untuk pelajar. Di mana kat atas ni kita ada menu utama, buku panduan SPARK dan juga modul inspirasi diri yang soft copy, ya. Yang pelajar dapat hard copy buku, ini soft copy. Okey, kemudian kita ada ujian personality, di mana yang inilah para pelajar kena ambil ujian, ya. Pemarkahan ujian psikologi, kemudian kita yang ini adalah nota dia. Kita ada nota, kemudian kita akan ambil ujian untuk pengukuran personality, di mana ujian personality ini akan dianalisiskan oleh kaunselor kita, iaitu pegawai psikologi. Okey, kemudian kat sini kita ada maklumat pelajar. Para pelajar dikehendaki klik maklumat pelajar ini nanti untuk lihat adakah maklumat pelajar tersebut sama seperti yang pelajar ada. Sekiranya ada perubahan, jadi maklumkan kepada penasihat akademik untuk ubah, ya. Kemudian kita ada penilaian keberkesanan sistem penasihatan akademik. Ini kita akan nilai SPARK ni. Yang ini yang pelajar akan buat penilaian tentang sistem penasihatan akademik. Jadi dalam penilaian ini para pelajar boleh sampaikan cadangan-cadangan untuk penambahbaikan, ya. Okey, tadi paparan menu utama tadi saya tunjukkan garis panduan sistem penasihatan akademik. Ini dia adalah buku sistem penasihatan akademik, dan seterusnya ialah inspirasi transformasi diri. Ini adalah bukunya, ya. Jadi garis panduan sistem penasihatan akademik ini adalah memberi maklumat berkaitan dengan sistem penasihatan akademik di Politeknik Malaysia. Okey, dan seterusnya modul inspirasi diri ini pula boleh membantu pelajar membentuk keyakinan diri. Ini yang saya maksudkan tadi, nak bentuk keyakinan diri, sebab kena ingat, ya, cabaran di IPT tak sama dengan cabaran di sekolah, ya. Kerana cabaran di IPT ialah kita bersama rakan-rakan bersaing untuk menuju alam kerjaya.
Okey. Alam kerjaya di mana sama ada kita berjaya atau gagal. Okey, alam kerjaya boleh jadi alam kerjaya nak melanjutkan pelajaran, alam kerjaya untuk bekerja, dia berbeza kat situ. Jadi bagaimana kita nak mempunyai kekuatan mental untuk berhadapan dengan kawan-kawan yang suka mengganggu kita atau kawan-kawan yang suka mengajak kita hangout je kan, asyik nak ajak outing je, sedangkan kita ni tak boleh, tak perform. Kita orang yang sentiasa kena fokus. Jadi di sinilah model inspirasi diri memainkan peranan. Okey, seterusnya adalah pendaftaran khusus ya. Ni adalah pendaftaran khusus yang akan ditunjukkan oleh penasihat akademik masing-masing. Okey, seperti biasa kita login dahulu, kemudian kita akan tekan I daftar. Ya, ni I daftar. I daftar ni untuk kita daftar khusus. Okey, seterusnya dia akan keluar paparan dalam iPad macam ni ya. Okey, untuk pendaftaran khusus, daftar. Okey, saya tak boleh nak klik ni sebab saya tak ada pelajar semester 1 lagi. Okey, untuk I daftar, para pelajar boleh pilih semua modul SEM 1 yang terkini, boleh rujuk kepada jadual waktu yang diedarkan kecuali subjek ataupun kursus co-curriculum. Kursus co-curriculum tidak ditawarkan pada semester ini. Jadi maknanya sepatutnya para pelajar ada 18 kredit tetapi tolak co-curriculum 1 kredit, hanya ada 17 kredit sahaja. Kerana co-curriculum ni memerlukan aktiviti bersemuka, aktiviti ramai-ramai, berkumpul ramai-ramai. Jadi kita nak elakkan dalam suasana COVID. Jadi kita gugurkan subjek itu semester ni, kita akan bawa pada semester akan datang. Jadi hanya 17 kredit sahaja. Jadi kenal pasti ya, jangan tersilap. Katakan tersilap, jadi kita boleh padam kursus kita di sini dan kita akan pilih yang baru. Okey, kemudian para pelajar bila dah siap daftar, pastikan simpan dan cetak. Cetak ni maknanya para pelajar kena cetak untuk simpanan sendiri dan juga hantar kepada penasihat akademik. Okey, ada yang tanya saya buat apa hantar kepada penasihat akademik, supaya para pelajar tahu para pelajar dah mendaftar ke semua mata pelajaran. Ada para pelajar dia kata dah daftar tetapi sebenarnya tak buat. Jadi kita nak ada bukti baru para pelajar dah daftar dan hantar slip tersebut kepada penasihat akademik untuk simpanan. Okey. Jadi itu adalah prosedur penting yang perlu para pelajar tahu dan akan dimaklumkan semula oleh penasihat akademik ketika perjumpaan bersama PA pada hari Jumaat, iaitu esok. Okey, yang ini adalah informasi penting saya highlight semula. Okey, mendaftar kursus perlu dilaksanakan pada setiap awal semester dan tempohnya selewat-lewat 7 hari dari tarikh rasmi sesi pengajian. Maknanya last adalah pada hari Jumaat minggu hadapan. Sebelum dikenakan penalti. Okey, saya ulang balik, pendaftaran khusus last adalah pada hari Jumaat minggu hadapan. Kalau boleh saya nak diselesaikan esok ketika perjumpaan penasihat akademik. Okey, yang kedua, pindahan kredit dan pengecualian khusus. Sekiranya ada di kalangan para pelajar di hadapan saya ini adalah pelajar-pelajar daripada college community, okey, ataupun pelajar-pelajar yang daripada politeknik lain kemudian berhenti bertukar kursus ataupun kembali mengambil pengajian yang sama, bolehlah memohon pindahan kredit. Tetapi dengan syarat kena bawa sekali silibus yang diambil dengan subjek-subjek yang dikata boleh dipindah dan dibawa kepada unit exam untuk kita mohon pindahan kredit. Sekiranya tidak ada, maknanya kita tak boleh buat pindahan kredit lah, walaupun kata kita dah ambil subjek tersebut, dah ambil, tetapi kita tidak ada silibus untuk dikaji oleh unit exam, jadi maknanya kita tak dapat luluskan. Okay, itu pindahan kredit dan perlulah dipohon dalam tempoh 3 minggu pertama kuliah. Maknanya last adalah minggu ketiga. Kena ingatlah siapa yang berkenaan ya. Okey, yang seterusnya ialah tambah dan gugur kursus seperti yang saya maklumkan berlaku pada minggu ketiga hinggalah minggu ke-6. Tapi yang ini saya tak galakkanlah untuk pelajar-pelajar semester 1.
Okey, selesai secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan sistem penasihatan akademik. Okey, sukalah di sini saya ingatkan pada pelajar untuk gunakanlah kesempatan di Politeknik Polisen di mana kita ada penasihat akademik bagi setiap pelajar. Jadi manfaatkanlah masa-masa bersama penasihat akademik dengan berbincang perkara-perkara yang boleh memberi kebaikan untuk masa depan pelajar. Dengan itu saya ucapkan selamat maju jaya dan sekian, terima kasih.